Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7 yang terdiri daripada 6 orang ahli, iaitu Nurul Masyitah, Nur Atirah Syafiqah, Nur Akilah, Wan Nurul Faizah, Nurul Ain dan saya Nur Akil Mazidah Abdul Aziz. Bagi kod CTU 555, tajuk diberi ialah Pemuafakatan Politik Membentuk Keamanan Negara. Pemuafakatan politik adalah satu kaedah yang diamalkan dalam sistem politik di Malaysia semenjak kemerdekaan pada tahun 1957 dan membentuk Persekutuan Malaysia pada tahun 1953. Secara umumnya, perasaan, prasangka dan ketidakpuasan hati antara pelbagai etnik dalam sesebuah negara bukanlah perkara yang asing. Persoalannya, bagaimanakah kita menangani isu ini secara berhemah agar perkara ini dapat kita meluahkan rasa hati tanpa menjejaskan keamanan dan keharmonian negara. Persengketaan antara kaum, lebih-lebih lagi berkaitan dengan isu agama, membawa peperangan yang berlarutan sekaligus membantu pembangunan ekonomi, sosial dan juga politik di Malaysia. Namun, kita lihat daripada segi sejarah menunjukkan bahawa walaupun ditubuhkan berasaskan kepentingan dan perjuangan kaum, tetapi telah berupaya membentuk gabungan dalam sesuatu kerjasama pemuafakatan politik yang dikenali sebagai perikatan dan mengamalkan konsep perkongsian kuasa. Pada awalnya, Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Bajau, Dayak dan sebagainya. Keperbagaian latar belakang inilah landscape politik di Malaysia yang diselubungi dengan perjuangan yang berasaskan perkauman. Bagi mencapai kemajuan, negara memerlukan rakyat yang berdedikasi dan komited untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Melalui peristiwa 13 Mei 1969, banyak mengubah kehidupan rakyat Malaysia walaupun sesetengah pihak menganggap peristiwa tersebut adalah satu titik hitam dalam sejarah, tetapi bagi saya peristiwa itu adalah satu pengajaran yang amat besar kepada negara. Dengan kita mengambil iktibar daripada sejarah silam, sebarang kesilapan dan dapat dijadikan sepadan, sementara kejayaan dan keharmonian boleh dijadikan tauladan. Hakikatnya, ketika ini kita masih dalam proses pembentukan sesebuah negara bangsa yang padu dan jitu. Satu bangsa yang bersatu padu di bawah panji negara moden dan dengan acuan kita sendiri. Hubungan harmoni dan kerjasama antara pelbagai kaum adalah kunci dan senjata utama untuk menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran supaya negara dapat mencapai matlamat yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akilah binti Muhammad. Saya ingin membentangkan tentang kepentingan perpaduan dan interaksi nasional demi kestabilan dan kesejahteraan sosial di Malaysia. Dalam dasar hasil pembelajaran kerajaan telah menganalisis kepentingan program perpaduan dan interaksi nasional demi masyarakat terhadap kestabilan dan kesejahteraan sosial. Usaha mengukuhkan hubungan etnik kerajaan secara holistik amat mencabar kerana gagasan yang retorik dan simbolik semata-mata hanya menghasilkan impak dan peranan yang kurang berkesan. Pelbagai usaha yang telah diambil untuk NGO mengukuhkan lagi hubungan sosial pelbagai etnik di negara ini serta membina Islam masyarakat yang lebih adil dari segi interaksi sosial dan ekonomi. Oleh yang demikian, strategi interaksi perlu dilaksanakan semua pihak iaitu kerajaan, masyarakat dan NGO bersesuaian dengan peranan yang diperlukan. Rukun negara sebagai ideologi nasional Malaysia merupakan panduan untuk merencana program dan dasar negara. Rukun negara digunakan sebagai instrumen mengatasi garis pemisah antara etnik dalam membentuk dan membimbing masyarakat Malaysia ke arah mewujudkan perpaduan. Rukun negara menjadi peraturan dan norma hidup kepada masyarakat di Malaysia dan pematuhan kepadanya dapat mewujudkan perpaduan di antara etnik di negara ini. Peranan perpaduan negara pembangunan iaitu mewujudkan bangsa dengan seimbang dan masyarakat mewujudkan untuk membentukkan bersatu padu, ketidakseimbangan masyarakat yang progresif,
dan sosial ekonomi bersatu padu dan makmur. Peranan adil antara kaum dan meningkatkan daya NGO wilayah dan mewujudkan dasar sains dan mempertingkatkan masyarakat ekonomi Malaysia. Semua pihak dasar kerajaan termasuk pihak kerajaan, badan-badan NGO dan masyarakat berperanan untuk menjaga kepentingan perpaduan dan masyarakat interaksi nasional demi kestabilan dan peranan kesejahteraan sosial. Kita sebagai masyarakat yang prihatin perlu memberikan kerjasama dan sokongan penuh kepada pihak kerajaan dan badan-badan NGO tersebut. Assalamualaikum, nama saya Wan Nur Faizah binti Wahasan ingin membantahkan tajuk usaha yang diambil untuk mengukuhkan kesepaduan sosial melalui politik. Perpaduan bermaksud sistem hidup yang menyatukan seluruh anggota masyarakat dan negara. Dalam konteks negara dan negeri, perpaduan yang utuh akan memberikan limpahan nikmat pembaduan kepada semua etnik yang ada di negara ini. Selain itu, ia merupakan landasan yang menentukan hubungan rakyat sesama mereka. Akhir sekali, bukan kerajaan juga boleh ditumbuhkan sebagai pertumbuhan yang diasaskan oleh golongan etnik sama ada pada peringkat negara atau persatuan. Contohnya, Persatuan Belia Malaysia, Dewan Perniagaan dan Persuahan Malaysia dan sebagainya. Oleh itu, berbagai usaha seperti kempen, lawatan, program-program yang berbentuk pempanduan yang dijalankan di kalangan merayau. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Wan Nurul Faizah. Saya, Nurul Masyitah binti Rahim, ingin menerangkan tentang cabaran-cabaran dalam mengeratkan hubungan etnik di Malaysia. Di sebalik kejayaan negara kita dalam membentuk dan mengeratkan perpaduan dalam hubungan yang baik di kalangan etnik Malaysia, tetapi masih terdapat sedikit kepincangan dalam pembentukan dan pemeliharaan hubungan ini. Keharmonian hubungan etnik masih perlu ditekankan kerana terdapat ancaman yang mampu menjejaskan hubungan antara etnik dan perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia. Terdapat beberapa faktor yang menimbulkan konflik dan ancaman dalam masyarakat kita, iaitu faktor utama perbezaan unsur kebudayaan dari segi agama, bahasa dan adat. Faktor kedua dari segi jarak sosial yang wujud akibat kurangnya interaksi. Faktor ini timbul akibat kekalangan bahasa yang membataskan interaksi bangsa yang berlainan bahasa. Okey, terdapat beberapa cabaran utama yang menjadi duri dalam daging yang boleh menjadikan usaha memupuk hubungan etnik menjadi sukar. Walaupun cabaran ini mungkin dia nampak kecil dan sepertinya tidak mengganggu gugat keharmonian negara, namun ia masih menjadi api dalam sekam yang mungkin secara sedikit demi sedikit mengakis keamanan dan keharmonian hubungan di antara etnik di Malaysia. Cabaran-cabaran tersebut iaitu dari segi politik, globalisasi, ekonomi, sosial, perpaduan dan sebagainya. Saya akan terangkan dua cabaran sahaja, iaitu dari segi politik. Parti-parti politik wujud demi mempertahankan dan memperjuangkan hak rakyat dan demi negara, namun begitu pada zaman sekarang sebenarnya perkara ini tidak wujud, dan jika benar-benar ada sekalipun amatlah jarang dan susah untuk ditemui. Cabaran timbul kerana setiap kaum diwakili oleh parti politik sendiri yang bertujuan untuk memelihara hak kaum, memperjuangkan nasib dan menyuarakan pandangan mereka. Namun begitu, terdapat pemimpin yang bermain taktik kotor dengan menghasut, meracuni pemikiran rakyat dan mengapi-apikan segmen perkauman demi kepentingan mereka sendiri. Hal ini menyebabkan setiap kaum seolah-olah macam berdendam, bersangka buruk dan tidak mahu berbaik-baik akibat termakan hasutan mereka. Cabaran ini juga timbul apabila setengah kaum tidak mahu menerima kepemimpinan dari kaum yang lain, yang mana pemimpinnya sudah semestinya mempunyai corak kepimpinan sendiri. Mereka hanya berburuk sangka dan sentiasa mencari salah agar dapat dijadikan bahan untuk menampakkan kepincangan kepimpinan itu. Setiap individu mempunyai pegangan dan prinsip mereka sendiri, dan setiap parti dan pemimpin mempunyai agenda mereka tersendiri. Cabaran yang terakhir saya akan terangkan dari segi sosial. Cabaran dari segi sosial juga terdapat cabaran yang menjadikan usaha pemupukan hubungan etnik menjadi kebincangan. Ini berlaku apabila kurangnya percampuran dan interaksi sosial antara kaum. Apabila perkara ini berlaku, tidak akan timbul rasa kepercayaan dan kekitaan dalam setiap kaum dan etnik tersebut. Apabila kepercayaan telah hilang, maka sesuatu hubungan yang baik sukar untuk dibentuk. Sekian sahaja saya punya penerangan. Saya bagi kepada Nur Atira Syafiqah untuk teruskan slide tersebut.
Terima kasih Nurul Masyitah. Saya Nur Atira Syafiqah binti Rosli ingin membentangkan peranan yang dimainkan oleh kerajaan melalui dasar-dasar ke arah memupuk perpaduan. Perpaduan negara boleh didefinisikan sebagai satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Dasar-dasar kerajaan dalam membentuk perpaduan. Perpaduan ialah satu proses yang menyatupadukan anggota masyarakat dan negara keseluruhannya. Perpaduan memainkan peranan yang penting dalam memacu kestabilan dan kemajuan negara. Tanpa perpaduan, kemajuan negara yang ini dicapai untuk Wawasan 2020 tidak mungkin akan menjadi kenyataan kerana kerjasama diperlukan untuk menjana kemajuan. Antara contohnya dasar kerajaan dalam memupuk perpaduan atau membentuk perpaduan ialah dasar pendidikan, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Kedua ialah Akta Bahasa Kebangsaan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Yang ketiga ialah dasar kebudayaan kebangsaan, manakala yang terakhir ialah dasar sukan negara. Antara dasar ekonomi pembangunan negara ialah dasar ekonomi baru, iaitu bermatlamat mencapai perpaduan negara dengan menitik beratkan ketidakseimbangan sosial ekonomi antara kaum dan wilayah. Mempertimbangkan pelibatan Bumiputera dalam bidang perniagaan dan perusahaan. Selain itu, dasar pembangunan seimbang bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan adil. Mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera digerakkan atas landasan kukuh membentuk pembangunan seimbang meliputi aspek keadilan sosial, nilai etika dan moral mengikut acuan tempatan. Seterusnya adalah dasar wawasan negara. Penerusan dasar ke arah wawasan 2020 mewujudkan bangsa-bangsa Malaysia yang bersatu padu, progresif dan makmur, meningkatkan daya tahanan dan daya saing ekonomi Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Ain binti Hastin ingin membentangkan bahagian terakhir iaitu kesimpulan. Berdasarkan pengalaman lalu membuktikan bahawa negara kita telah berjaya mengukir kejayaan dalam pelbagai bidang dan pencapaian perpaduan kerana mempunyai rakyat yang pelbagai kaum dan bersedia untuk menjalin kerjasama, berkongsi kuasa dan permufakatan dari segi politik. Perkembangan politik di Malaysia merupakan sejarah dan asal-usul yang tersendiri yang bertitik tolak daripada fahaman perkauman. Fenomena ini terbentuk dalam kerangka wujudnya masyarakat majmuk di negara ini pada zaman penjajahan British. Kewujudan perikatan pada tahun 1950-an di Semenanjung Tanah Melayu hasil daripada gabungan UMNO dan MCA merupakan titik tolak sejarah kepada amalan perkongsian kuasa di negara ini. BN yang terdiri daripada parti politik yang mewakili pelbagai etnik sejak awal tahun. Pada tahun 1970-an juga merupakan contoh terbaik pada permufakatan yang berjaya mengurangkan pertelagahan, manakala sebaliknya berjaya mewujudkan permufakatan sehingga kestabilan sosiopolitik dapat menjamin melalui permufakatan politik. Wakil-wakil daripada pelbagai etnik saling berkompromi dan cuba menyalurkan tuntutan, masalah dan aspirasi etnik yang diwakili. Percakaran antara etnik dapat dikurangkan dan konflik mengenai kepentingan etnik melalui demokrasi bermufakatan politik akan terus menjadi formula mujarab bagi kestabilan dan kemajuan masa depan negara ini. Walau bagaimanapun, usaha untuk memelihara hubungan etnik yang harmoni selaras dengan perkembangan politik negara merupakan cabaran yang besar yang dihadapi oleh Malaysia yang dihuni oleh penduduk pelbagai etnik dan daripada latar belakang berbeza, budaya, bahasa, agama dan adat resam yang berlainan. Untuk itu, kita telah melalui pelbagai cabaran, masalah, kesukaran dalam melahirkan hubungan etnik yang sihat. Pada masa yang sama, kita juga telah berjaya menyelesaikan masalah dan isu perkauman yang wujud sehingga tercapainya kerjasama. Oleh itu, kita telah berjaya membentuk permufakatan politik melalui sistem politik. Sekian saja dari saya. Terima kasih.